Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Kitab Rasul dan Risalah, bab mu'jizat. Dan kita pada muka surat pada bab contoh-contoh mu'jizat para Rasul. Pada kuliah lepas kita telah membincangkan sedikit muqaddimah berkenaan dengan bukti-bukti para Nabi, bukti kenabian yang Allah Ta'ala berikan kepada para anbiya untuk menunjukkan kelebihan para Nabi tersebut, dan juga sebagai mukjizat untuk mencabar musuh-musuh ketika mereka berhujah di hadapan musuh-musuh untuk membuktikan kebenaran. Jadi kita kata bukan semua tanda-tanda kenabian itu dipanggil sebagai mukjizat. Itu kita telah bincangkan pada kuliah lepas. Dan hari ini kita masuk sedikit berkenaan dengan mukjizat para Rasul. Dan hari ini kita masuk mukjizat Nabi Saleh. Dalam buku ni dia kata mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Nabi Saleh tidak pernah berhenti menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dan ini kita katakan ini adalah seruan semua para anbiya. Apa dalilnya? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kami telah utuskan pada setiap umat itu ada rasul, dan setiap rasul itu ajakannya adalah u'budullah, sembah Allah, wajtanibut taghut, tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Begitu juga dalam kes Nabi Saleh ini, Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna ila thamud akhahum saliha an ya'budullaha fa idahum fariqan yakhtasimun. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kamu Thamud, iaitu kaum Thamud, saudara mereka iaitu Saleh, yang menyeru sembahlah Allah, an ya'budullah fa idahum fariqan yakhtasimun. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Maksudnya, apakah dua golongan tadi? Golongan yang sokong Nabi Saleh dan golongan yang menentang Nabi Saleh. Kalau kita tengok ayat ni, bukankah kita kata Nabi Saleh telah menyebabkan perpecahan? Ya, kita kata telah menyebabkan perpecahan. Tapi perpecahan yang memecahkan antara yang benar dan yang batil. Jadi kalau kita kata Rasul kata-kata pendakwah ini bawa kepada perpecahan, ya betul. Kita memecahkan yang hak dan yang batil. Sebab itu nama dia Faruq. Nama Umar Al-Khattab nama Faruq. Al-Quran digelar sebagai Furqan, yang memisahkan. Asalnya satu, dia pisahkan, potong dua untuk memisahkan yang mana yang betul, mana yang salah. Jadi kalau kita kata pendakwah ini ataupun ustaz ini memecah belah umat, dia kata, ya, memecah belahkan yang hak dan yang batil. Tidak ada celaan pada benda tersebut. Bahkan kita bangga kalau dituduh sebagai pemecah belah umat dengan maksud memecah belahkan yang hak dan yang batil. Namun kaumnya mendustakannya, maksudnya menolaknya. Bahkan mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk mendatangkan bukti. Ini sikap semua kaum. Mesti dia kata bawalah bukti. Bahkan ini fitrah manusia. Fitrah manusia, bila orang tu bawa satu produk, dia akan minta bukti untuk membenarkan dakwaan dia. Cumanya beza ahli batil dengan ahli hak, orang yang berada atas kebenaran dengan orang yang batil, dua-dua minta bukti. Tetapi ahli hak dia minta bukti untuk ikut kebenaran tadi. Adapun ahli batil, dia minta bukti bukan untuk mengikut kebenaran tadi. Dia minta sekadar untuk cabaran, supaya nak melemahkan musuh. Kononnya kalau dia minta, orang tu tak boleh bawa, nanti dia boleh, kita kata dia boleh hentam balik, dia boleh jatuhkan balik. Bukan tujuan untuk jadi kebenaran. Sebab kalau kita tengok ahli bid'ah, ahli maksiat, orang kufar, dia suruh kita tunjukkan bukti kebenaran Islam. Kita dah tunjukkan dah kebenaran Islam kat dia, tapi dia tak terima. Dia kata sains ni, Arab ni, Nabi, orang Islam ni ambil teori sains mana-mana tah, lepas tu letak dalam Quran dia dalam bab Quran. Dan sebelum-sebelum ni para anbiya pun bila dah bawa bukti, dia kata sihir,
asatirul awwalin, sihrul mubin, syair ma'lum. Bukan syair, ma'ruf. Jadi kita tengok beza. Ahlul haq dia minta bukti untuk ikut bukti tadi. Betul lagi tengok ahli sunnah, bila kata sila bawakan dalil, bila jumpa dalil dia ikut dalil tadi. Ahli bid'ah dia minta dalil bukan untuk ikut dalil. Ahli bid'ah dia minta dalil untuk twist dalil, untuk mengatakan tak betul, untuk hatta bila bawa dia kata mana dalil kata Allah Taala di atas arash, kita bawa Sahih Bukhari, tak boleh pakai hadis Sahih Bukhari, nampak? Tak boleh bawa Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ni telah dimasukkan dengan tangan-tangan Yahudi. Seperti Piyu Faiz sebut. Kalau siapa tak tengok Piyu tak kenal lah. Piyu Faiz tu dalam satu ceramah dia dengan bangga yang dia kata Sahih Muslim tu telah dimasuki dengan tangan-tangan Yahudi. Sebab tu dalam tu ada hadis berkenaan dengan Allah fis sama', Allah Ta'ala atas harash. Subhanallah. Dia tuduh Sahih Muslim telah dimasuki tangan Yahudi. Subhanallah. Kita lihat, ini beza ahli bidah dengan ahli sunnah. Ahli sunnah dia guna dalil untuk dia taslim. Wa ala ar-rasul balagh wa alaina taslim. Ke atas Rasul menyampaikan dan ke atas kita at-taslim. Bukan ajaran taslim tu. At-taslim ialah tunduk kepada dalil tadi. Sebab tu kita keluar datang dalil, taat pada dalil tersebut. Lihat, kita lihat bahkan mereka meminta Nabi Saleh untuk datangkan bukti. Lalu apa kata mereka dalam Al-Quran? Allah Ta'ala sebutkan, qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Orang gila lah. Yang peliknya dia tuduh juga Nabi ni sihir, kemudian dia tuduh Nabi ni disihir. Ma anta illa basyarum mithluna. Ini hujah yang kedua. Ma anta illa basyarum mithluna. Ini syubhat kedua orang musyrikin. Dia tak nak terima Nabi ni sebab dia kata engkau manusia macam kami juga. Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Dia tak boleh terima yang Nabi ni di kalangan manusia. Sebab dia takkanlah manusia ni biasa makan, minum, jalan pergi pasar apa semua. Dia bagilah yang special sikit. Orang yang boleh terbang ke apa ke, nak wali. Nampak tak? Ini membawa kita kepada Assalamualaikum, pada sikap sebahagian orang Islam sendiri, yang dia tak boleh terima kalau ustaz biasa baca Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh. Bosanlah ustaz ni baca ceramah Quran dan Sunnah. Tak ada pun special mukjizat dia boleh terbang atas air ke, wali ke apa. Cuma kalau tengok ustaz ni, kalau dia dakwa, dia ni boleh atas air, dia ni ada rambut Nabi SAW, dia ni pernah buat dia kewalian, mesti ramai yang datang, mesti orang berpusu-pusu nak mengaji. Lepas tu kita tengok buku yang mengarut, Primbon Jawa apa semua tu lagi laku daripada Sahih Bukhari apa semua. Buku-buku yang pelik, buku karut, buku yang penuh dengan ilmu-ilmu yang khurafat ni laku. Majalah yang cerita khurafat laku, betul tak? Jumpa jin, jumpa hantu, bercakap dengan jin, bercakap dengan hantu. Sebab memang sikap daripada manusia daripada dulu lagi, fitrah yang telah dirosakkan dengan syaitan, dia tak boleh terima orang biasa. Jadi kata apa? Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Bawalah satu benda mukjizat sekiranya engkau termasuk orang yang benar. Ibnu Katsir menuturkan, para ahli tafsir menyebutkan bahawa pada suatu hari Samud, kaum Samud berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Lalu datanglah utusan Allah Salih yang mengajak mereka kepada jalan Allah, memperingatkan, menasihati dan memerintahkan mereka. Namun kaumnya menimpalinya dengan mengutuknya balik dengan berkata, jika engkau mampu, keluarkanlah unta betina untuk kami dari batu besar ini. Ini kita makruf cerita ni. Dan mereka pun menunjuk pada sebuah batu yang ada di sana dengan sifat yang demikian dan demikian. Mereka pun menyebutkan ciri-ciri unta itu secara berlebihan, iaitu berupa unta yang sedang hamil 10 bulan. Dia bagi detail lagi. Dia bukan minta unta je, unta hamil 10 bulan.
bertubuh tinggi dan dengan ciri tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian? Jika aku bisa, aku boleh memenuhi permintaan kalian sesuai dengan ciri-ciri yang kalian sebutkan. Apakah kalian akan beriman kepada risalah ini? Kau beriman tak? Dan percaya bahawa aku diutus untuk menyampaikannya kepada kalian? Mereka jawab, ya, yes, percaya, kami percaya. Nabi Saleh pun memegang janji mereka itu, lalu melaksanakan salat kerana Allah, sesuai yang dikehendakinya. Setelah itu ia berdoa kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala agar mengabulkan apa yang diminta kaumnya. Dalil bahawa para anbiya ni mukjizat bukan di tangannya. Sekali lagi saya sebut, dia berdoa kepada Allah Ta'ala dulu, baru Allah Ta'ala bagi. Dia bukan terusnya, keluarlah unta daripada batu tadi. Bukan macam tu. Dia memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala keluarkan. Maka Allah memerintahkan batu besar itu agar membelah dirinya dan mengeluarkan unta hamil yang besar, tinggi, persis seperti yang diminta kaumnya, atau sesuai dengan ciri-ciri yang diminta kaumnya. Ini mukjizat. Tak kala mereka menyaksikan langsung keajaiban yang besar, pemandangan yang menakjubkan, kemampuan yang luar biasa, petunjuk yang jelas dan bukti yang nyata, maka tidak sedikit kaumnya yang beriman, namun sebagian besar kaumnya tetap kufur. Maka sebagian besar tetap kufur. Dalil bahawa yang diminta tu sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran. Diminta tu hanyalah sekadar untuk untuk sekadar nak berhujah, mencabar saja. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan jawapan Nabi Saleh atas permintaan kaumnya itu dengan qala hadhihi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapat giliran minum. Kan dalam kisah tu dia kata ada hari tertentu boleh minum, ada hari tertentu jangan minum. Tapi dia langgar juga. Dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamussuha bisu'. Sungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Tanda itu tanda kebenaran. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah dia disakiti. Allah Ta'ala bagi dia perintah untuk orang kaum Samud itu untuk tidak menyakiti unta tadi. Tapi seperti biasa, mereka tetap juga melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengabarkan bahawa keberadaan unta itu merupakan bukti yang jelas dan nyata, tidak tersembunyi sedikit pun. Maksudnya itu mukjizat yang jelas, betul. Jelas, batu tu terbelah, keluar unta. Bukannya magic, bukannya ditutup dengan kain dulu ke tiba-tiba unta terkeluar, tak. Jelas, kerana itu Allah Ta'ala namakan dia mubsirah, atau mukjizat yang dapat disaksikan langsung. Wa ataina samudan naqata mubsiratan. Mubsirah. Sebab tu kalau kita baca kisah Fir'aun, nanti kita akan jumpa dalam kisah Nabi Sulaiman, Nabi Musa AS. Dia kata, qad alimta ma anzala haula'i basair. Kamu tahu sebenarnya apa yang telah diturunkan kepada kaum itu basair, betul-betul jelas, dah tahu, nampak kebenaran dah. Baca ahli sunnah, dalil jelas, sejelas matahari. Dalil kata Allah Ta'ala fis sama'. Lepas tu mereka menolakkan hadis-hadis tersebut dengan begitu saja. Kita kata ini dalil. Sikap mereka itu sebenarnya sikap jahiliah, sikap jahiliah. Kedua pula, mukjizat Nabi Ibrahim AS. Ibrahim menghancurkan patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan oleh kaumnya. Semua tahu kisah ni, yang bila kecil belajar. Dan aksinya itu, Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Kelas kita bukan kelas kisah-kisah para Nabi. Sebab tu saya tak cerita detail. Kisah-kisah para Nabi kena beli buku Qasasul Anbiya Sahih, Qasasul Anbiya yang Ibnu Katsir buat dan telah ditahqiq oleh Syekh Ali Halabi. Bagus buku tu. Dia tapis mana kisah yang betul, mana kisah yang tak betul. Tapi ma'ruf kisah ni, yang bila kaumnya ajak dia keluar, dia kata aku tak boleh keluar sebab aku sakit, untuk buat upacara ibadah dekat luar kampung. Nabi Ibrahim tak keluar pun, dia kata tak apa, I join je, tapi I tak redha dengan akidah dia orang. Tak ada kata macam tu.
Macam orang zaman sekarang kan, bila dia ajak untuk meraihkan perayaan kafir, orang kufar, dia bagi alasan, I join, tapi akidah I tetap dengan Islam. Nabi Ibrahim tak bagi pun alasan macam tu. Kalau ikutkan Nabi Ibrahim, patut bagi alasan tu, sebab dia dah ada seorang-seorang je dengan bapak dia lagi. Dia tak kata alasan ni, bapak I tak nak bergaduh dengan bapak I lah, untuk I pergi juga. Tak, dia tetap juga. Dia kata, aku tak boleh pergi, aku sakit. Lepas tu dia kata, bagi alasan. Lepas tu bila nak timbul ni upacara-upacara majlis kafir ni, musyrikin, maka bila kita ngajar kat office tu, ramailah ustaz, saya kerja kat HR ustaz, bahagian HR, disuruh oleh bos untuk buat majlis Thaipusam contohnya, kena buat jamuan. Saya kata cari alasan, sakit perut ke, MC ke, pakat dengan doktor mana, sini ada banyak doktor pakat buat tipu, tak ada masalah. Sakit gigi ke, nanti Dr. Hana ada. Boleh. Yes. Boleh menipu tak lembab ni? Boleh menipu tak lembab ni? Helah. Tak, bukan helah. Kalau helah lain saya. Boleh menipu, tipu betul, tipu. Boleh. Dia sakit. Dia kata dia sakit. Tapi dia sebenarnya dia sakit. Dia kata dia sakit. Dia sakit hati. Dia sakit lah. Dia sakit pun. Tak katakanlah memang dia tipu betul. Sebab tak cakap sakit hati, kata sakit. Sakit apa? Dia kata dia tak ada alasan tau dia kena buat ni. Saya sakit bos. Sakit. Dia terpaksa tipu kan. Sakit. Boleh tak tipu? Dalam masalah ni, saya tanya soalan ni, boleh tak tipu dalam masalah ni? Kemal, boleh tipu tak? Tak tahu, saya tanya dulu. Saya tanya dulu ni, lepas tu kira cakap keluar dalil lah ni. Nak tanya dulu pendapat, boleh tak tipu dalam masalah ni? Ustaz pun selalu sakit. Ustaz pun selalu sakit time class. Ustaz pun selalu sakit. Ustaz kadang-kadang tak datang, Ustaz kata Ustaz sakit. Itu sakit betul. Itu tipu. Itu tipu. Itu tipu. Tak, ni memang betul. Kalau katakan memang dia tak sakit apa semua, tapi dia nak dijemput kepada satu majlis yang padanya ada kufur, boleh tak tipu? Abdi. Alasan boleh. Tak, sabar dulu. Nak tanya dulu. Boleh ke tak boleh? Sebab saya tanya dulu. Situasi ni tuan-tuan semua akan hadapi. Boleh tipu. Boleh. Apa dalil? Saya tanya boleh. Maqasid syariah. Maqasid syariah. Nabi kata, iyyakum wal kadhib, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa 'alal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kamu bila menipu. Yang penipu itu bawa kepada fujur, keburukan, dan kekurangan itu akan bawa kepada neraka. Dan telah tertulis bagi orang itu dengan satu penipuan dia buat, melainkan dia akan tertulis di sisi Allah kadzaban, sebagai pembohong. Sebagai dalil tak boleh nipu. Sekarang tuan-tuan semua dah jawab boleh tadi. Sekarang sila bawakan dalil. Dalilnya, pernah tak dengar kisah seorang budak yang pergi belajar dengan ahli sihir, dengan seorang budak, yang budak tu juga belajar dengan ahli kitab. Kan guru dia kata apa? Kalau engkau lambat sampai ke rumah buat belajar, engkau katakan tukang sihir telah halang aku, tahan. Dan kalau kau lambat pula sampai ke tukang sihir, lambat takut kena pukul dengan tukang sihir, katakan mak aku yang tahan. Itu tipu tak? Itu jelas tipu. Tak ada yang tipu lagi, boleh tipu tu lagi dah. Boleh tak? Tipu dalam menyelamatkan akidah yang sahih, boleh. Tipu dalam menyelamatkan akidah yang sahih, boleh. Namun kita kata boleh itu bukannya disunnahkan kita menipu. Faham tak? Babnya adalah ini dalam bab darurat. Dan yang patutnya ialah, dan dia itu rukhsah, diberi keringanan untuk menipu, bukannya disunnahkan, disuruh untuk menipu. Diberi keringanan untuk menipu. Namun kalau dia ambil azimah, bila rukhsah dia ada azimah. Bukan nama orang azimah
Rukhsah ada azimah. Rukhsah ni keringanan, tapi dia tak ambil keringanan, dia nak ambil juga yang berat, azimah. Maka dia kata dia kena lah, saya tak boleh bos, minta maaf. Ini adalah perayaan agama. Kalau kata tak boleh, you tinggalkan jawatan ini, pos ni, gaji 8,000 ni, tinggalkan. Dia kata saya tinggalkan. Masya Allah, rezeki Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala maha luas rezekinya, dia tinggalkan pos tadi. Itu azimah. Barakallahu fikum. Ini Nabi Ibrahim kena macam tu. Dia tak bagi alasan. Tapi jangan buat gunakan hadis ni tadi asal boleh menipu je tadi, macam tadi. Tak datang kelas sebab sakit perut. Dia tak sakit perut pun, tertipu. Kisah dia dan dipecahkan patung, makruf kan kisah dia. 3 patung, satu besar, yang lain tu biasa. Kemudian dipecahkan, satu kapak tu digantung pada yang patung yang besar. Lalu dia kata siapa yang pecahkan patung tu, tanyalah yang besar tu. Lalu kata kenapa tanya yang besar sedangkan besar tak boleh cakap. Dia kata kalau macam tu besar tak boleh cakap, kenapa kamu sembah? Ma'ruf. Kisah ni kisah berkenaan dengan masalah akidah. Kerana aksinya itu, Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada api agar tidak membakar Ibrahim. Bahkan api itu menjadi dingin dan menyelamatkannya. Bahkan jadi sedap pula dalam api itu. Dia bukan jadi panas, jadi sedap pula, selesa. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayat ni mereka berkata, bakarlah dia wahai Ibrahim, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami, Allah Ta'ala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu ada sebahagian orang Melayu kita, bila kulit terbakar ada baca ayat ni, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tu yang hafal ayat ni tu. Sebab percaya kat dulu baca kitab bomo. Minum air panas. Bila air tu panas sangat, nak cepat nak minum ni. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Minum air tu. Ini tak benar, tak sahih. Sama lah macam kes baru-baru ni, kes banjir kan. Wahai bumi telanlah air, wahai langit tahanlah. Kita bukan suruh-suruh langit dan bumi, kita suruh-suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Dan mereka hendak membuat jahat pada Nabi Ibrahim, faj'alnahumul akhsarin. Kami jadikan mereka itulah orang yang paling rugi. Akhsar, bukan khasirin. Kalau khasirin orang yang rugi, akhsar orang yang paling rugi. Mujizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah menghidupkan burung-burung yang sudah mati. Allah Ta'ala mengisahkan, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wa ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, adakah kamu belum percayakah engkau? Qala bala, Nabi Ibrahim percaya sebenarnya. Habis tu kalau percaya, kenapa minta bukti? Soalan, kalau Nabi Ibrahim percaya yang Allah Ta'ala boleh menciptakan, kenapa dia suruh Allah Ta'ala tunjukkan juga? Zaki, liyatma'inna qalbi. Untuk apa? Habis tu sebelum ni hati tak tenang. Maksudnya kalau sebelum nampak perbuatan Allah Ta'ala menghidupkan burung tadi tak tenang. Kita baca hadis ni kisah dengan, dia kata aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak hatiku tenang. Liyatma'inna itminan, tama'nina, tenang. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik. Ambil 4 burung, lepas tu cincangkan dia, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, jadikan pada setiap bukit itu satu bahagian. Kemudian fad'uhunna thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nanti panggil burung tu 4 ekor tu datang balik. Jadi tak? Jadi. Okey, isu dia ni mukjizat Nabi Ibrahim lah. Dia buat benda tu, burung tu datang. Isu dia kenapa Nabi Ibrahim minta ni? Dia kata untuk hatiku jadi tenang. Soalan saya, hati mereka tak jadi tenang ke sebelum ni? Sebab dalam surah Al-Ma'idah, permintaan yang sama
Poin yang sama diminta oleh kaum Nabi Isa AS. Nanti kita akan jumpa ayat tu. Dia kata, Ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunzila ma'idatan minas sama'. Boleh tak kamu minta Tuhan kamu turunkan daripada langit? Nabi Musa kata, minta beristighfarlah kamu kepada Allah. Apa permintaan kamu macam ni? Lalu dia sambung ni, kami bukan minta ni bukan untuk apa, supaya kami tenang dengan kamu. Ya tama'inna qulubana wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna minal muqinin. Kami minta kamu supaya diturunkan makanan tu supaya na'lam an qad sadaqtana, bahawa sesungguhnya kamu ni telah benar kata-kata kamu kepada aku. Dan bertambah kami menjadi orang yang yakin. Macam Nabi Ibrahim yang permintaannya. Soalan, kenapa Nabi Ibrahim minta? Dalam hadis sahih Muslim, Nabi dengan penuh tawaduk, Nabi kata, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita lebih layak untuk syak daripada Ibrahim ketika dia meminta kepada Tuhannya, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Adakah maksudnya kita syak pada kuasa Allah? Tidak. Kata para ulama kita, adalah Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam, Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, bila disyarahkan hadis ni, dia kata sebenarnya Nabi Ibrahim dia nak tingkatkan imannya daripada ilmul yaqin kepada ainul yaqin. Tahu ke ni benda ainul yaqin? Apa benda ni? Wisma yakin tahu lah. Kita tahu apa itu ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Pernah dengar tak? Surah apa tu? Ada ainul yaqin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kita buka surah tu, dia kata alhaakumut takatsur, telah berikan kamu itu at-takatsur. Telah melalaikan kamu at-takatsur. Buka surah ni, at-takatsur. Telah melalaikan kamu at-takatsur, memperbanyak-banyakkan, banyakkan harta, banyakkan koleksi. Koleksi Iron Man yang dikumpulkan di rumah tu kan, ada setengah orang dah tutup bangka pun dah kumpul lagi Iron Man lah, apa semua letak kat rumah tu. Tak apalah, itu hobi dia, letak duit dia. Tapi jangan tak patung dalam rumah. Kalau untuk anak-anak tak patung, tak ada masalah. Tapi jangan digress. Cukup patah balik. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu untuk memperbanyak-banyakkan sesuatu, sama ada harta ke, duit ke, apa ke, piala ke. Dah menang Ballon d'Or, dia nak menang lagi tahun depannya Ballon d'Or. At-takatsur lah tu. Contohlah. Orang tak tengok bola tak tahu Ballon d'Or tu apa. Contoh. Jadi hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Allah Ta'ala panggil ziarah sebab apa? Sebab kubur bukan tempat yang abadi macam kita ziarah je. Betul, kita nak tukar negeri lain pula. Allah Ta'ala panggil zurtum. Kalla sawfa ta'lamun, pasti kamu akan tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kamu semua akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pertama, level keyakinan dipanggil ilmul yaqin, iaitu macam kita sekarang. Kenapa kita datang kuliah? Kenapa? Nak tambah ilmu. Siapa nak tambah ilmu? Nak tambah pandai. Siapa nak tambah pandai? Nak berdebat dengan orang? Tak. Aku nak debat dengan siapa? Tambah keimanan. Siapa nak tambah keimanan? Sebab nak tambah amal. Sebab apa tambah amal? Sebab nak masuk syurga. Kau pernah nampak ke syurga? Tak pernah. Yakin tak? Yakin. Ini ilmu yakin. Tak pernah nampak tapi yakin. Kemudian thumma latarawunnal jahim, kamu akan, pasti kamu akan nampak neraka Jahannam. Thumma latarawunnaha ainal yaqin, kamu akan nampakkannya dengan penuh ainul yaqin. Dan nampak dengan mata, itu dipanggil ainul yaqin. Macam orang kata Tua de Eiffel tu cantik lah.
Body effect Eiffel Tower lah. Cakap bahasa orang putih, bahasa Perancis. Cantik ya. Betul ke cantik ya? Aku dengar orang kata cantik. Bila sampai tengok, Masya Allah, cantik. Macam Kaabah kata, bila kau pergi depan Kaabah tu, perasaan ni kita dengar, kan, cerita orang dengar kan. Tapi bila pergi sampai betul-betul, Ainul Yaqin. Kemudian satu lagi, Haqqul Yakin. Haqqul Yakin, dia rasa, dia feel sendiri benda tersebut. Ini lagi tinggi daripada Ainul Yakin. Macam mungkin tadi dia nampak, dia naik kereta je, nampak Eiffel Tower tadi. Oh, cantik. Tapi naik kereta api lalu habis dah, Eurotrain. Eurotrain tak lalu sebelah Eiffel Tower. Ini contoh. Kena tipu. Dia lalu contohnya. Tapi kalau Haqqul Yakin, dia turun situ, dia naik tower, turun tower, naik tower, turun tower, dia pegang besi, dia ketuk besi tu, dia pegang. Jadi dia panggil Haqqul Yakin. Feeling dia tak sama dengan orang yang dengar. Betul kata al-khabar laisa kal-ayan. Khabar itu tak sama macam nampak. Jadi Nabi Ibrahim, dia nak naikkan level iman dia. Dia sebenarnya dah yakin dah, dia dah ilmu yakin. Dia nak naikkan level dia kepada level Ainul Yaqin. Jadi sebenarnya dia tak syak pun. Macam mana dia syak pula? Kalau kita baca ayat ni, sebelum ayat ni, dia ada ayat berkenaan dengan dia berdebat dengan Namrud. Kan dia kata qala rabbi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala rabbi alladhi, apa ayat tu? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghribi fa buhita alladhi kafar. Sebelum ayat berkenaan dengan Nabi Ibrahim minta supaya ditunjukkan burung apa semua ni, sebelum tu ada kejadian di mana Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Kata, Tuhanku yang hidupkan dan mematikan. Nampak tak? Dia percaya Tuhan ni hidupkan dan mematikan. Lalu Namrud kata, aku lah menghidupkan dan mematikan. Lalu dia ambil orang, dia bunuh orang tersebut. Dia buat dua orang, satu dia bunuh, satu lagi dia biarkan hidup. Nampak? Aku menghidupkan orang ni, aku matikan orang ni. Oh ya, buruk Namrud ni. Lalu Nabi Ibrahim nak balas dia balik. Dia kata, kalau macam tu, Tuhan aku memunculkan matahari daripada timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau kau hebat sangat Namrud, munculkanlah matahari daripada barat dan tenggelamkanlah di timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah. Jadi ayat kisah ni, jangan kita faham kisah bila Nabi Ibrahim minta dihidupkan, maksud Nabi Ibrahim syak. Sebab ahli-ahli bid'ah menggunakan ayat ni, mengatakan bahawa akidah kita ni kita kena mulakan dengan syak dulu. Ini akidah mana? Akidah Asy'ariyah. Kita ni tak boleh terus beriman je, tak boleh. Kita kena mulakan dengan syak. Kita kena petikaikan dulu. Kita kena syak dulu, siapakah Tuhan kita? Kita kena syak dulu, siapa yang ciptakan alam? Kena syak dulu. Dan ini tak betul. Awaluddin, awal agama bukan suruh syak. Awal agama suruh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa suruh syak dulu, maka ini adalah agama, akidah yang menyimpang, itu bukan akidah Ahlussunnah. Dan kalau dia berdalil dengan ayat ni, dalil-dalil yang batil, bukan dalil daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, habis cerita. Jadi ini mukjizat yang kedua Nabi Ibrahim. Seterusnya, Allah Ta'ala merintahkan Nabi Ibrahim menyembelih burung-burung tersebut, kemudian memotong-motong tubuhnya dan memisahkan potongan itu beberapa bukit. Selanjutnya Nabi Ibrahim memanggil burung yang sudah tercerai itu. Tiba-tiba burung-burung itu menyambut panggilannya. Satu persatu anggota-anggota tubuhnya menyatu hingga akhirnya menjadi burung yang utuh. Burung-burung itu datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan yang hidup dan terbang di angkasa. Masya Allah, betapa agung perintahnya dan sungguh mulia kuasaannya. Apa lagi mukjizat Nabi Ibrahim? Apa yang menjadi Nabi Ibrahim? Hari tak? Yang kita tahu Zam-Zam Nabi Ibrahim. Zam-Zam Nabi, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke? Bukan Nabi Ismail ke? Dan korek tu kan bukan Nabi Ismail yang korek, malaikat Jibril yang korek.
Wallahu a'lam bissawab. Nanti kalau kita baca jumpalah. Mukjizat Nabi Musa AS. Nabi Musa antara Nabi yang banyak mukjizat. Kita tengok buku ni, panjang bab Nabi Musa. Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan 9 mukjizat yang nyata kepada Nabi Musa AS berdasarkan firman-Nya, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Jelas, dengan jelas Allah Ta'ala sebut nombor. Dan kami telah berikan Musa 9 mukjizat. Nombor 1, mukjizat terbesar Nabi Musa adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah yang ada di tangan kamu wahai Musa? Nah, kita boleh tengok sini Al-Quran. Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, atawakkau 'alaiha, untuk aku bertumpu padanya, wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku gunakannya untuk bagi makan kambing, waliya fiha ma'arib ukhra, bagi dia ada manfaat yang lain. Dan Allah Ta'ala firman, qala alqiha ya Musa, campakkan tongkat engkau. Maka fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka dia campakkan tongkat tu, maka jadilah dia ular yang hidup. Tas'a tu bergerak-gerak lah, jalan-jalan macam ular lah. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula, dan kami akan kembalikannya, jangan takut. Pegang ular tu balik, ular tu, nanti ular tu jadi tongkat balik. Kita syok kalau masa kecil-kecil tu tengah bahasa kisah ni, syok tu macam Dungeon of Dragon. Kalau tongkat boleh pukul, boleh, subhanallah, ya, seronok. Kemudian tongkat yang berubah menjadi ular itu bahkan sanggup menahan 10 tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para pesihir Fir'aun yang memang disiapkan untuk mengalahkan Musa. Dalam surah Taha, betul, surah Taha ni cantik, detail, antara kisah yang detail cerita pasal Nabi Musa. Dalam surah Taha Allah Ta'ala mengisahkan mereka berkata, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma nakuna ulaman alqa. Wahai Musa, engkau lah lemparkan dulu atau kami yang lemparkan? Kalau Nabi Musa lemparkan dulu, pakat cabut lari lah semua tukang suka sihir tu. Betul tak? Sebab dah jadi ular betul. Kalau Nabi Musa kata, kau lempar dululah. Okay? Nabi Musa berkata, silakan kamu melemparkannya. Okay? Maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa. Ini saya sebut pada kuliah-kuliah yang sebelum ni. Ini panggil sihir apa? Sihir khayali. Sihir khayalan. Bukan betul pun ular tu bergerak pun, tak jadi ular pun, tapi dia khayalkan. Dia bukan hakiki, dia khayal. Dia khayalkan, dia bayang oleh Musa seakan-akan ia merayap tas'a, kerana sihir mereka. Jadi kita kata sihir ni ada dua jenis. Satu sihir hakiki, memang terkena kat badan, sakit. Satu sihir khayal. Itu yang banyak orang terkena sihir khayal ni. Termasuk magician apa semua boleh terbang. Tengok David Blaine tu terbang tinggi, tak ada tali, tak ada apa, depan mata. Sama ada dia tipu kita kena con dengan dia, ataupun dia pakai sihir khayali, mata kita nampak macam dia terbang, sebenarnya tak terbang pun, khayal saja. Okay? Ustaz tak tahu beza tu sihir khayali ke sihir hakiki, tak payah tahulah, tak ada manfaat pun. Yang tahu dia sihir. Lalu fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka Musa berasa takut pada hatinya. Dalil bahawa Nabi pun takut kepada takut kepada apa ni? Takut pada syirik tu ke? Takut kepada sihir tu ke? Takut kepada ular tadi? Takut kepada sihir ke? Takut kepada ular ke? Takut kepada siapa tadi? Tiga tadi? Syirik tadi yang buat aku kan, perbuatan berpercara tu. Dia takut apa sebenarnya? Ular. Jawapan dia ular. Dia tak, macam mana dia takut pada perbuatan syirik tu? Dia tak takut. Jadi kalau kita dalam bab sihir, yang kita takut tu, takut kita kena sakit badan. Bila sakit badan tak boleh pergi kerja, kan? Bukan takut pada jin yang buat sihir tu. Kenapa saya nak tekankan poin ni? Sebab ada setengah orang, bila dah terkena masalah ni, semua benda jin. Jangan ni, kau ni jin, kau jangan buat ni kan, jin marah.
kau jangan mandi jin mani. Jin semua jin. Belum lagi bab salahkan jin lagi. Ini semua benda jin. Jadi timbul daripada ni perasaan takut tu kepada jin tu tadi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah Taala sebut dalam surah Al-An'am. Allah Taala kata wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku nak takut benda yang kau syirikkan, sedangkan wa antum la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi sultana. Wa kaifa akhafu ma tusyrikun. Bagaimana aku nak takut benda yang kau syirikkan tu, sedangkan engkau sendiri tak takut yang kau ni telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Yang Allah Ta'ala tak perintahkan kau untuk lakukan sedemikian. Wa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka golongan siapakah yang lebih layak untuk merasa aman sekiranya kamu orang yang beriman? Ayat apa tu? Surah apa tu? Surah An-Na'am ayat. Saya nak bagi tahu ke ayat ni. Ayat ni bagus untuk kita simpan, rekodkan, letak dalam ni, supaya bila orang kata, kau tak takut ke jin-jin ni semua? Kau tak takut ke sihir hantu-hantu ni? Jangan ni. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa takhafuna annakum. Al-An'am ayat 81. Nak bagus baca daripada ayat 80, lagi mantap. Ini kisah Nabi Ibrahim juga. Kalau kita baca daripada ayat 75 sampai 81, kisah Nabi Ibrahim juga. Kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim tu, dia berhujah dengan kaum dia. Kalau kita baca pada ayat 75 kan, dia nak cari siapakah Tuhan yang paling layak untuk disembah. Lalu dia berhujah, dia kata bintang. Itu ayat 76 tu. Sorry, ayat 76. Falamma janna al-lailu alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Bila malam nampak bintang, dia kata qala hadza rabbi, inilah Tuhan aku. Falamma janna falamma afala qala la uhibbul afilin. Bila bintang tu hilang, maka dia kata ini bukan Tuhan. Tuhan mana boleh hilang-hilang. Falamma janna alaihi falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadza rabbi. Bila nampak bulan, dia kata ini Tuhanku. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Tuhan aku tak bagi petunjuk kat aku jadi orang yang sesat. Tak nak sebab bulan ni hilang. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dia kata ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri pada apa yang kau syirikkan. Inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hanya menghadapkan wajahku hanya kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh lurus, tidak ada syirik padanya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tak termasuk orang yang musyrik. Wa hajahu qaumu. Maka kaum pun berdebat dengan dia. Dia kata qala atuhajjunni fillah wa qad hadan. Bagaimana kalau kamu nak berhujah dengan aku berkenaan dengan Allah, sedangkan Allah Ta'ala yang bagi hidayah kepada aku? Lepas tu apa dia kata kat situ? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Aku tak takut apa yang kau syirikkan. Illa an yasha'a rabbi syai'a, melainkan apa yang Allah Ta'ala berkehendak benda itu berlaku. Maksudnya kita tak takut pada sihir tu, pada perbuatan sihir tu tak takut. Tak takut pada jin tu, tak takut pada tok bomoh tu, tak takut. Tapi kita yang tak suka pada sihir, takut tu, takut pada benda yang buruk berlaku kat kita. Sakit, apa semua. Lepas tu kita diminta berlindung daripada ahli sihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Allah Ta'ala suruh kita berlindung dengannya. Bukan takut kepada sihir tadi, bukan takut kepada jin tadi, tapi takut kepada benda yang kesan daripada sihir tu. Itu yang kita nak. Lalu Allah Ta'ala sambung lagi bawah tu, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimanakah aku nak takut dengan apa yang telah engkau syirikkan? Wala takhafuna, sedangkan engkau ni, kamu semua tak takut yang kau orang ni syirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Poin dia sekarang takut apa sekarang? Sekarang takut apa? Aku tak takut apa yang kau syirikkan. Maksudnya sekarang ni masalah-masalah takut jin, takut apa semua. Aku tak takut jin yang kau sembah apa semua ni. Sedangkan patutnya kamu yang takut, sebab kamu telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan alam ni. Betul Allah Ta'ala kata fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Jadi siapakah orang yang paling layak rasa aman, rasa tenang? In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Siapa yang layak untuk jadi tenang? Orang yang beriman kepada Allah lah rasa tenang. Lepas tu kalau kita sikit-sikit jin, takut ni, maka kita tak jadi orang yang tenang. Orang yang beriman kepada Allah, dia kata, nantaklah, dia kata tempat ni keras ni, nantaklah keras, tak keras. Aku ada Quran, aku ada Quran Surah Al-Falaq, aku ada ayat kursi, aku ada Al-Baqarah, aku ada semua ni. Aku masuk, insya-Allah tak ada benda apa. Bismillah. Melainkan kalau Allah Ta'ala mengizinkan benda tu berlaku. Illa an yasha' rabbi syai'a. Betul, tengah masuk tengah makan, tiba-tiba ada orang duduk sebelah. Pindah lah lepas tu. Nak baca-baca tak jalan juga. Sebab saya tengok bola je, tak power dah ayat Quran yang baca tu. Banyak-banyak buat maksiat apa semua, maka pindahlah rumah. Tapi still lagi kita tak takut pada jin tadi. Habis tu Ustaz, kalau takut hantu boleh tak? Boleh tak takut hantu? Zaki, boleh takut hantu tak? Secara tabi'i boleh. Secara tabi'i boleh? Masya Allah. Takut hantu boleh tak? Apa hukum takut hantu? Hei, tengok hantu dah lama dah, takkan tak tahu hukum. Saya tanya, sekarang ni sebelum-sebelum ni, bila tengok hantu takut tu, bila tengok hantu takut tak takut? Faris? Takut? Boleh tak takut hantu? Kalau boleh, takut lagi apa? Tadi lah. Oh, maksudnya kalau takut Allah lagi takut takut hantu boleh? Maksudnya? Kalau sebagai syirik tu takut biasa je lah. Takut biasa macam mana? Macam lagi kan takut tabi'i lah. Takut tabi'i macam mana? Apa bisa takut hantu tabi'i dengan takut hantu tak tabi'i? Oh. Macam nak bezakan? Tadi Zaki kata takut yang tabi'i tu boleh. Sekarang ni bagi dhabit, nak bezakan takut tabi'i dengan takut tak tabi'i. Saya tengok rimau takut. Okey. Jadi macam takut hantu, kalau macam takut rimau tu boleh. Takut dia main mudarat ni, takut rimau. Okey. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan pernah ditanya tentang apakah hukum takut kepada hantu. Jawapannya, siapa takut hantu syirik. Alamak ustaz. Wala takhafuhum wa khawfani innama dhalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Cari ayat Quran. Ini bahaya kelas ni, semua tanya dalil. Orang dekat masjid orang tak tanya dalil. Wala takhafuhum wa khafuni. Surah Ali Imran ayat 175. Muka surat 73. Qala ta'ala innama dhalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Maksud dia apa? Dah jumpa ke belum? Apa terjemahannya? Akmal? Tak jumpa lagi. Siapa ada Quran? Zaki? Hei, nak 175. Siapa tak ada apps? Download dah kali. Angah baca. Bambang. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum kafir musyrik. Itulah dia syaitan yang menakut-nakutkan pengikut-pengikutnya. Kata tafsir Ibn Katsir, yukhawwifukum awliya'ah,
iaitu syaitan itu menakut-nakutkan orang yang bersama dengan syaitan. Wa yuhimukum annahum dzawu ba'sin, dan menakutkan kamu bahawa syaitan itu, iblis itu mempunyai kemampuan untuk mendatangkan mudarat. Nampak? Dia tak boleh takut iblis, hantu yang kita kata, kita yakin bahawa iblis tu boleh datangkan mudarat. Lepas saya sebut tadi, kita buat kuliah berapa minit tadi, yang kita takut tu bukan iblis tu, kita takut Allah Ta'ala mengizinkan untuk kita terkena penyakit. Itu kita takut. Bukan dia tu yang bawa manfaat mudarat. Betul Allah Ta'ala kata apa lepas tu? Fala takhafuhum, jangan baca lah. Oleh itu janganlah kamu takut. Jangan takut mereka, arahan daripada Allah. Jadi boleh tak takut hantu? Tak boleh. Wa khafuni, takutlah aku. In kuntum, jika kamu orang beriman. Maksudnya kalau takut tahu tak apa. Masya-Allah. Habis tu Ustaz, secara fitrahnya kau tengok hantu, takut Ustaz. Yang kita takut tu muka buruk tu. Yang kita takut tu terkejut tu. Kalau kawan kita yang muka biasa pun pun kita terkejut, apatah lagi kalau muka tu buruk. Kan? Dia kata syidat je. Kita buat serah kan. Biasanya kalau cerita Korea, bila masuk gigi je, nampak belakang. Bila buka sekali tak ada dah. Itu tak usah kita kata hantu, orang biasa pun tiba-tiba kalau ada belakang kita terkejut. Apatah lagi kalau muka tu muka yang mana? Menakutkan. Yang kita terkejut tu adalah muka yang takut tu. Tapi kita kata akidah kita, benda tu tak boleh manfaat, tak boleh bawa mudarat. Yang bawa mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada wala takhafuhum wa khafuni in kuntum ta'lamun. Lepas tu kita jangan selalu tengok cerita hantu, sebab dia menakutkan kita pada benda tak sepatutnya kita takut. Tak sepatutnya kita takut. Nak pergi toilet pun takut malam-malam. Kalau pergi camping, jangan harap nak Nabi buang besar malam-malam. Kalau tak tahan tu lain cerita. Sebelah api. Masya Allah. Jadi kat sini patah balik. Maka Nabi Musa pun takut. Takut tak apa? Takut yang dah jadi ular tu nak makan dia. Bukan takut pada sihir tadi. Ya, fitrah manusia bila jadi ular nak makan dia, memang dia takut lah. Fa'awjasa fi nafsi khifatan Musa, qulna la takhaf, sampai Allah Ta'ala kena meredakan ketakutan Nabi Musa alaihissalam. Jangan takut, innaka antal a'la, engkau lagi unggul dan hebat. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, lemparkanlah apa yang di tangan kamu, maka dia akan makan apa yang tali-tali itu semua. Innama sana'u kaidu sahir. Dengar ni. Jangan takut ahli sihir. Jangan takut ahli sihir. Sebab tu kalau sihir ni kita pelekehkan aja. Yang teropong-teropong semua kita pelekehkan aja. Jangan takut dia. Kalau jangan takut ni bomoh terulung Malaysia ni. Syirik pada Allah, tak takut kan dia. Kalau kita baca surah Taha ni lagi bagus. Di hujung tu apa balasan kepada Samiri? Balasan kepada Samiri yang buat sihir tu, sihir lembu tu, dia dibuang negeri apa semua, diboykot, dibiarkan kelaparan apa semua sampai dia mati. Itu balasan kepada ahli sihir. Betul, ahli sihir dalam Islam dia dihukum bunuh. Ahli sihir dia hukum bunuh. Cuma mazhab Syafi'i dia detailkan sihir yang macam mana. Kalau sihir tu memang dia ada isti'anah bil jin, ada minta pertolongan jin, baru dia dihukum sebagai kafir dan dihukum bunuh. Kalau tidak, kalau tak ada unsur isti'anah bil jin, unsur main-main je kan. Ada setengah ahli sihir ni bukan sihir betul pun, dia gebang kita je, dia tipu kita je dengan cara-cara dia macam-macam tu. Itu tak dihukum sebagai kafir. Dia kata apa? Mereka akan telan innama sana'u kaidu sahir, apakah perbuatan itu hanyalah tipu daya sihir. Walan yuflihus sahiru haitsu ata. Walan ke wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan musihir tidak akan berjaya macam mana pun dari mana-mana dia datang. Dengar ayat ni. Lepas tu ayat ni kita baca bila buat ruqyah. Ini adalah ayat yang kita bacakan ketika ruqyah.
Dan kita tengok pengalaman orang yang membuat benda ni, bila sampai ke ujung ni, dia kata innaka walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahirat. Menjerit dia, dia jerit perempuan tu atau lelaki tu yang kena sihir. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ayat ni sambung pula faulqiyas saharatu sujada. Ketika para penyihir itu melihat kepada dengan kepala mereka sendiri apa yang dilakukan oleh ular yang dibuat oleh Musa, maka mereka mengetahui itu bukan buatan manusia. Itu mukjizat. Betul, mukjizat tongkat ni dah tak laku zaman sekarang. Sebab sekarang orang boleh buat robot, ular yang hebat apa semua. Betul, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak diberikan mukjizat macam ni. Itu mukjizat tu dia sesuai untuk ahli sihir. Sebab tu dia kata sehingga kan tak mampu. Kerana mereka tak mampu, ahli sihir tak mampu. Dia kata ini memang ini bukan buatan manusia, tapi semata-mata ciptaan Allah, sang pencipta manusia. Mereka terkesima, lalu dengan semata-mata di tengah-tengah masa tengah ramai itu mereka pun tunduk sujud kepada Allah. Fa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka para penyihir itu terus tunduk dan sujud seraya berkata, kami telah beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Terus dia kata, aku beriman Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Dia tak sempat tanya lagi apa nama Tuhan dia, apa semua. Terus beriman, aku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Musa dan Tuhan yang disembah oleh Harun. Sedangkan kalau kita baca ayat tu, sebelum tu apa dia kata? In hadhani rajulani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Sebelum berlakunya ni, dia kutuk Nabi Musa dan Harun. Dia kata, inilah dua mamat ni, sebagai ayat tu lah, ayat simple bagi senang faham. Dua lelaki ni datang untuk halau kita daripada negeri kita ni. Dia alasan, dia kata, kononnya Nabi Musa datang dakwah dekat Mesir, digunakan pengaruh politik. Dia kata, dua orang datang ni sebenarnya nak halau korang daripada Mesir tau. Macam juga Nabi Isa kena. Nabi Isa kata dia nak cabar Raja Rom. Sebab tu Raja Rom hantar tentera nak pergi bunuh Nabi Isa AS. Manusia biasa dah tak ada hujah, dia pakai kuasa politik. Dah hujah tak ada, dia tuduhlah teroris. Habis cerita. Hujah dah habis dah, Quran dengan hadis korek semua tak ada jawab. Lalas, puak-puak ni teroris, nak mencabar kehidupan kita yang aman di Malaysia ni. Bila tak boleh hujah, pakai politik. Sama lah macam zaman Fir'aun lagi dah ada dah hujah macam ni. Dah dia buang AJK, dia buang daripada jadi AJK masjid, dia buang apa semua. Itu biasa. Kalau zaman Nabi Fir'aun pun dah ada, zaman Nabi Musa pun dah ada, Nabi Fir'aun pun dah ada, maka zaman kita lebih layak lah untuk ada benda tersebut. Yang kedua, mujizat lain yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Musa adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya ia akan keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mujizat yang lain. Musa masukkan tangannya ke balik bajunya macam ni, kemudian dia keluarkannya. Tiba-tiba tangannya mengeluarkan cahaya seperti cahaya bulan, menjadi putih bukan kerana cacat. Sebab kalau putih ni ada putih yang albino kan, tentunya putih yang bukan normal kan. Tidak seperti warna putih yang menderita penyakit belang atau derita penyakit kulit. Selanjutnya Allah menyebutkan 7 mukjizat Nabi Musa lainnya dalam surah Al-A'raf. Dalam surah itu Allah menyebutkan beberapa bencana yang menimpa kaumnya, iaitu musim kemarau yang panjang, kekurangan buah-buahan kerana bumi tidak dapat menghasilkannya, angin taufan yang membinasakan ladang-ladang, serbuan belalang yang menyerang tanaman hingga menjadi kering, kutu-kutu iaitu serangga yang mengganggu tubuh manusia, katak-katak yang menyusahkan hidup mereka kerana begitu banyaknya katak, darah yang muncul dalam makanan dan minuman mereka. Cukuplah ini kata yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Sebagai cabaran kepada mereka, mereka langgar cakap Nabi Musa AS. Seterusnya, surat 205 pula, seterusnya mujizat Nabi Musa yang lainnya.
Kita boleh tengok ayat tu, dalil. Itulah 9 mukjizat yang mengiringi risalah Nabi Musa kepada Fir'aun. Namun mukjizat yang Allah berikan kepada Musa tidak hanya itu, tetapi lebih banyak lagi. Di antaranya ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba laut tu terbelah. Mukjizat lainnya adalah Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar, tiba-tiba terpancarlah. Dalam surah Baqarah tu kan, ketuk, keluar 12 apa dia? Mata air. Kenapa Allah Ta'ala munculkan 12? Ini masa dulu, kenapa Allah Ta'ala munculkan 12? Kenapa tak munculkan satu yang besar, ramai-ramai minum? Sebab apa? Sebab ada 12? 12 kabilah. Ada 12 kuat dalam Yahudi. Kan Nabi apa dia? Nabi Yaqub ada 12 orang anak kan. Salah satu Nabi Yusuf. Jadi ada 12 kabilah. Jadi Allah Ta'ala munculkan 12. Tapi kenapa kena buat sampai 12 pula? Kenapa kena buat seorang satu kabilah? Kenapa tak buat satu yang besar, minum ramai-ramai? Ini masa kami belajar dulu, dia kata sebab memang Yahudi dia sebenarnya berpecah-pecah pada kabilah-kabilah. Dia tak boleh share satu tu dengan 2-3 kabilah. Allah Ta'ala kata apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu satu sebenarnya, orang Yahudi ni. Sebenarnya mereka tak satu. Mereka sebenarnya berpecah belah. Yahudi sebenarnya tak satu, Kristian sebenarnya tak satu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tapi bila dia menentang Islam, dia nampak dia satu. Itu kita kata kenapa antara hikmah Allah Ta'ala jadikan 12. Tiba-tiba terpancarlah dari 12 itu mata air. Selain itu Allah Ta'ala menurunkan manna dan salwa. Mana salwa ni apa? Burung dan manisan kepada Bani Israel dari Gunung Sinai, serta masih banyak mukjizat lain yang Allah Ta'ala berikan kepada Musa AS. Mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa lah sikit lagi. Mukjizat Nabi Isa yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita di antaranya adalah beliau membentuk tanah liat menjadi seperti burung, lalu ditiupkannya. Tiba-tiba burung buatan itu menjadi seekor burung sungguhan. Jadi burung betul-betul dengan izin Allah. Itu mukjizat Nabi Isa AS. Jadi Nabi Musa dia potong burung, kali ini dah ambil tanah pula. Yang kedua, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dengan izin Allah. Menyembuhkan penyakit kusta dengan izin Allah. Melewati orang yang mati, lalu ke orang mati, lalu panggilnya, maka Allah Ta'ala menghidupkan orang mati tersebut. Ini boleh dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ma'idah, wa idh takhluqu minat tini kahiyati tayri bi'idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'idni. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan izinku. Allah Ta'ala izinku. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idni. Dan kamu meniupnya dan menjadi burung dengan izinku. Wa tubrihul akmah wal abrasa bi'izni. Dan juga menyembuhkan orang yang sakit kusta dan kulit buta apa semua dengan bi'izni. Dalam surah Ali Imran, bi'iznillah. Bi'iznillah, diulang kali bi'iznillah, supaya nak menguatkan, nak bagi tahu pada orang Kristian semua bahawa kita ni orang Islam beriman kepada bahawa Nabi Isa juga boleh buat magic. Apa yang kau percaya wahai Kristian sekalian? Orang Kristian percaya dia boleh baikkan orang sakit apa semua. Seperti Jimmy Swaggart kata, by the name of Jesus we can heal the people apa semua. Dia buat gaya dan macam-macam apa semua tu. Kita kata barakallahu fikum, memang Nabi Isa boleh baikkan orang sakit, tapi biiznillah. Dan diulang banyak kali. Setiap satu diulang biiznillah, 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 biiznillah. Kenapa dia tak kumpulkan semua hujung dan Nabi Isa melakukan kesemua tu dengan izin Allah? Kenapa tak buat ayat macam tu? Untuk nak menguatkan statement bahawa setiap satu daripada mukjizat tu tak ada satu pun yang terlepas dengan semua daripada izin Allah. Tapi bila pengikut-pengikutnya mati, sebab pengikut dia dibunuh oleh tentera apa semua, dia tak boleh hidupkan pula. Tak boleh hidupkan pula. Maksudnya biiznillah, bukannya kuasa Nabi Isa alaihi salam.
Mujizat Nabi Isa yang lainnya adalah berupa hidangan yang Allah Ta'ala turunkan dari langit ketika pengikutnya Isa yang setia meminta kepada Isa agar menurunkannya. Ma'idatan minas sama'. Itu dalam surah Ma'idah tu. Peristiwa itu kemudian dijadikan sebagai hari raya bagi orang-orang yang ada pada saat itu dan orang yang sudah mereka. Takununa 'idan li awwalina wa akhirina. Apa ayat tu? Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Berkatalah golongan Hawari. Hawari ni maksudnya apa? Ikut setia. Hawari tak setia Nabi Isa saja. Setengah orang dia silap faham. Dia ingat Hawari ni hanyalah untuk pengikut Nabi Isa. Tak, Allah Ta'ala kata dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang sahih, dalam hadis sahih Muslim, Nabi kata, ma min nabiyyin ba'athahullah, tidak ada satu Nabi pun yang Allah Ta'ala utuskan melainkan bersamanya ada Hawariyuna wa ashab. Melainkan setiap Nabi itu dia ada Hawari, dia ada orang kuat dia. Wa ashab, ada sahabat-sahabat. Jadi mengitlakkan, mengatakan bahawa Hawari itu hanya kepada Nabi Isa tak tepat, kurang tepat. Okey. Cuma di famous pada Nabi Isa lah, Hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuk, boleh tak Tuhan kamu menurunkan hidangan dari langit? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah, kalau taqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalau kamu ini beriman. Jangan minta benda-benda macam ni. Beriman je lah kat Allah. Kenapa nak minta-minta makanan dari langit lah, apalah. Sumpama kamu ni tak percaya kepada Allah. Itu maksud Nabi Isa. Itu maksud kata ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan minta benda-benda macam ni, seolah-olah kamu tak percaya kepada Allah. Lalu dia kata apa? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin. Kami nakkan supaya kami boleh makan daripadanya dan hati kami menjadi tenang, hati kami jadi tenteram, dan kami menjadi orang yang, dan kami yakin bahawa engkau telah berkata benar kepada kami. Wa nakuna 'alaihi minasyahidin, dan kami menjadi orang yang bersaksi di atas kebenaran kamu wahai Isa. Qala Isa bin Maryam, berkata Isa bin Maryam, Allahumma rabbana. Sekali lagi dia doa kepada Allah, bukan dia kata langit turunlah. Bukan macam tu. Sebab dia tak ada kuasa, tidak ada kuasa ar-rububiyah. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Tuhan kami, Allahumma rabbana anzil alaina, turunkan ke atas kami, ma'idatan minas sama', hidangan dari langit, takunu lana 'idan li awwalina, supaya menjadi hari raya bagi kami, wa akhirina, dan orang selepas kami, wa ayatan minka, dan tanda daripada kamu, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rezeki dan engkau adalah sebaik-baik orang yang bagi rezeki. Ustaz, boleh tak kalau kita doa ni ketika tak ada makanan? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'. Boleh tak? Mungkin boleh kot. Datang helikopter datang, dulu-dulu masa banjir datang makan makanan. Allahu a'lam. Mungkin boleh. Qala Allah, tapi apa Allah Ta'ala kata apa? Bila dah bagi, bila dah bagi tanda-tanda ni semua, kau dah minta mukjizat, Allah Ta'ala tunjukkan. Tengok ayat ni. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah Ta'ala kata, yes, sesungguhnya aku akan menurunkannya kepada engkau. Tapi apa balasan lepas tu? Faman yakfur ba'du minkum, siapa yang lepas ni kufur, lepas aku dah tunjukkan benda-benda ni semua, fa inni u'adzibuhu, aku akan azab dia, azaban, dengan satu azab, la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Wah, aku akan azab dia dengan satu azab ni aku tak pernah azab seorang pun macam azab macam tu. Jadi jangan pandai-pandai tu, kita tak payah minta. Allah cukuplah Al-Quran bagi kita, ya Allah. Cukuplah Al-Quran jadi bagi kita, ya Allah, sebagai saksi bagi. Kami tak tunjuk lagi dah, tak payah minta lagi dah. Lepas tu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana kata, ya Rasulullah, tunjukkanlah mukjizat. Tak ada para sahabat seorang pun tak minta macam tu. Yang minta tu orang musyrikin, yang minta tu orang munafik. Para sahabat kata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kami satu mukjizat yang hebat daripada. Tak pernah. Sebab dia tahu, sebab mereka baca ayat ni, faman yakfur minkum min ba'd
fa inni u'adzibu la u'adzib adzaban la u'adzibu ahada minal alamin. Satu dengan satu azab yang tidak azab dengan jangan yang lain. Ayat ni dalil kepada orang yang ada ilmu, yang nampak bukti kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kufur juga kepada perintah Allah, azabnya lebih daripada orang yang tak nampak. Macam kita orang belajar, kita belajar dengan Ustaz Ali, bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dah nampak dah bukti Quran, bukti sains, bukti sejarah, bukti geografi, bukti apa semua, dah nampak terang. Bila kita balik rumah, kita bermaksiat juga kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita takut Allah Ta'ala azab kita seperti Allah Ta'ala tak dengan azab yang tidak Allah Ta'ala azab seperti orang lain yang tak nampak bukti-bukti tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, kalau tak ada, tutup terus. Lepas ni kita tengok mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Nanti ini paling banyak lah. Dan kita akan tengok mana mujizat yang sahih, mana mujizat yang tak sahih. Sebab apa dalam bab ni paling panjang sekali, sebab ni akan menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, banyak sampai kita tengok bab ni saja lebih kurang 100 muka surat. Bab berkenaan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 100 muka surat lebih. Sampai muka surat 306 kalau buku yang ni. Jadi kita akan tengok satu-satu dulu. Kita akan tengok satu dalam ni. Bab ni sangat penting. Bila kita nak berhujah dengan orang, kan kata, asal kau percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Aku percaya sebab ada banyak bukti yang dia betul. Boleh sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalil. Barulah kita yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum ni kita kau beriman dengan Nabi sebab lah mak aku suruh beriman. Ustazah kata kau tak beriman, masuk neraka nanti. Tak ada hujah. Tak, kita nak beriman dengan al-hujjatu wal burhan, dengan hujah dan bukti. Dia lebih kata apa? Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita lebih layak untuk merasa syak daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah nampak semua kuasa Allah Ta'ala. Itu pun dia nak minta juga Allah Ta'ala tunjukkan bukti supaya untuk tambahkan keimanan. Adakah kita ni iman kita macam Nabi Ibrahim? Tak. Kenapa kita tak mencari bukti-bukti ni untuk menguatkan iman kita kepada Allah Ta'ala? Itu maksud hadis tadi. Kita lebih layak untuk merasa syak daripada Nabi Ibrahim. Nabi yang setawaduk pada Nabi Ibrahim. Bukan maksud kita rasa syak, patut kita rasa tak, bukan. Maksudnya kalau Nabi Ibrahim yang hebat macam tu pun dia mencari tanda-tanda supaya untuk menambahkan keimanan kepada Allah, kenapa kita yang iman tak macam Nabi Ibrahim tak berusaha untuk mencari bukti-bukti untuk membuktikan bahawa betul Allah Ta'ala dan Rasul ini ialah agama yang membuat agama yang betul, agama yang kita pegang ni adalah agama yang hak, yang benar, untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi